Assalamualaikum dan hai murid-murid. Pada kelas kali ini kita akan masuk topik yang baru. Oleh itu, cikgu harap kamu semua bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 ini. Pada hari ini kita akan belajar topik yang baru iaitu mari naik tangga. Okey, mari naik tangga. Halaman berapa? Halaman 56. Jadi cikgu harap kamu boleh ready ataupun bersedia dengan buku teks kamu halaman 56. Kita akan belajar dengan lebih lanjut topik ini di video selanjutnya. Jom! Assalamualaikum dan hai murid-murid. Pada kelas kali ini, kita akan memfokuskan kepada aktiviti membaca. Kita akan sama-sama mencari ataupun mengenal pasti idea utama dan juga idea sampingan di dalam sesebuah petikan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membaca, memahami dan mengenal pasti 6 idea sampingan. Baiklah, untuk tujuan itu, cikgu harap semua murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing, iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1, halaman 56, seperti yang terpapar di dalam video. Sebelum itu, cikgu ada satu persoalan kepada murid-murid semua. Tahukah kamu apakah itu idea utama dan idea sampingan? Ada yang tahu? Ada yang tidak? Tidak mengapa. Untuk yang tidak tahu, kita akan mempelajari dan mendalami apa itu idea utama dan idea sampingan. Jawapan untuk persoalan cikgu tadi, kita akan jawab dulu apakah itu idea utama. Idea utama ialah isi penting dalam sesebuah ayat atau karangan. Perkara paling penting dalam perenggan dan kebiasaannya, idea utama ini di dalam ayat yang pertama dalam perenggan. Okey, key point dia ataupun kata kuncinya di sini ialah bila kita cerita pasal idea utama saja, benda yang awak perlu tahu ialah idea utama ialah main point ataupun isi penting. Dan bila awak nak tahu di mana idea utama ni biasanya terletak di dalam perenggan, iaitu di dalam ayat yang pertama. Biasanya idea utama ni di dalam ayat yang pertama. Okey, seterusnya, apa pula idea sampingan? Idea sampingan ini ialah huraian atau contoh bagi idea utama. Okey, biasanya ia melengkapkan isi idea utama. Idea sampingan ini biasanya terdapat di dalam ayat selepas ayat yang pertama. Biasanya ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga lah. Idea sampingan ni huraian ataupun penerangan yang berkait rapat dengan idea utama tadi. Okey, dapat? Alright, seterusnya. Tanpa membuang masa lagi, kita akan terus kepada aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti membaca. Cikgu harap murid-murid semua dapat membaca bersama-sama dengan cikgu menerusi video ini. Baiklah, jika kamu perhatikan dalam buku teks kamu, halaman 56, terdapat petikan sedemikian. Okey, jadi kita akan baca bersama-sama. Mari naik tangga. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara faedah menaiki tangga ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Badan kita akan sihat dan cergas sekiranya kita kerap menaiki tangga. Oleh itu, amalkanlah aktiviti menaiki tangga selalu. Okey, di sebelah petikan tersebut ada menerangkan cara-cara menaiki tangga. Okey, kita baca bersama-sama. Cara-cara menaiki tangga
adalah seperti yang berikut. Pertama, letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Kedua, bengkokkan lutut dan pastikan kedudukan bahu mendepani bahagian pinggang. Seterusnya, pijak anak tangga satu demi satu sambil memegang besi pemegang. Okey, setelah kita baca petikan tadi, iaitu petikan yang di dalam kotak kuning ini dan juga kotak berwarna peach ini, kita dapat lihat terdapat beberapa idea utama dan idea sampingan yang ingin disampaikan di dalam petikan ini. Jika diperhatikan, terdapat berapa idea utama? Dia dah tulis di sini di dalam jadual ni, dia dah buat dalam bentuk jadual. Idea utama yang pertama ialah aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Dia dah tulis siap-siap di sini, iaitu ayat yang berwarna biru. Ini dia. Seterusnya, idea utama yang kedua ialah faedah menaiki tangga. Ayat ataupun perkataan yang berwarna biru ini adalah idea utama yang kedua. Seterusnya, idea utama mana lagi yang dia ingin sampaikan di dalam petikan ini? Murid-murid dapat teka tak yang mana? Seperti yang dia dah tulis juga di dalam jadual, iaitu cara-cara menaiki tangga. Itu ialah idea utama yang seterusnya. Tak payah pening-pening sebenarnya, sebab di dalam jadual ini dia dah bagi tahu. Kita cari persamaan di sini. Biasanya idea utama ni kita dapat lihat di bahagian mana? Di dalam suatu perenggan, dia terletak di dalam ayat yang pertama. Macam idea utama ni dia terletak dalam ayat yang pertama. Yang ini juga di dalam ayat yang kedua, tapi ia merupakan ayat yang terawal. Di dalam ayat yang pertama pun dia ada tulis juga faedah menaiki tangga. Jadi kita dapat simpulkan kat sini seperti yang cikgu terangkanlah sebelum ni. Idea utama ni lazimnya di dalam ayat yang pertama dalam setiap perenggan. Seterusnya, kita lihat idea sampingan. Berdasarkan apa yang dia beri di sini, idea utama yang pertama ialah aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Idea sampingan dia, macam cikgu cakap tadi sebelum ni, idea sampingan biasanya terletak di mana? Terletak di dalam ayat yang berikutnya seperti ini. Dia dah warnakan warna merah, iaitu boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Ayat ini ialah huraian ataupun penerangan bagi idea utama, ataupun dia digunakan untuk melengkapkan idea utama tadi. Seterusnya, cara-cara menaiki tangga. Yang ini. Ini idea utama dia. Idea sampingan dia yang pertama yang mana? Lihat gambar yang pertama. Dia dah warnakan siap-siap warna merah ni, iaitu letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Itu idea sampingan yang pertama. Idea sampingan yang kedua bagi cara-cara menaiki tangga. Di sini pun sudah diwarnakan warna merah, iaitu bengkokkan lutut. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga bagi menaiki tangga yang mana? Cuba lihat gambar yang ketiga ni. Yang ini yang cikgu bulatkan ni. Boleh kamu teka yang mana? Sedar? Jawapannya ataupun idea sampingan yang ketiga ialah itu dia. Jawapannya ialah pijak anak tangga satu demi satu. Perkataan yang digariskan itulah idea sampingan yang ketiga bagi cara-cara menaiki tangga. Boleh dapat? Boleh ikut setakat ni. Awak ambil ayat yang penting saja. Ini ayat ni yang akan melengkapkan idea utama
di atas ni. Okey, yang ni, yang kotak biru ni. Okey, seterusnya idea utama yang ketiga, yang terakhir sekali, iaitu faedah menaiki tangga. Okey, dia dah bagi kat sini iaitu kadar degupan jantung akan meningkat. Ini antara faedahnya. Okey, faedah yang kedua, dapat teka tak? Yang mana? Ni tadi dekat ayat di sini kan? Okey, biasanya bila kita nak cari idea sampingan yang lain, biasanya dia terletak di dalam perenggan yang sama tapi ayat berikutnya. Cuba lihat ayat sini. Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Okey, jadi agak-agak mana dia punya idea sampingan? Okey, jawapannya ialah ini yang cikgu gariskan warna hijau ni. Okey, idea sampingan bagi faedah menaiki tangga ialah kecergasan badan bertambah baik. Okey, betul ke? Betul lah, sebab inilah faedah ataupun antara faedah menaiki tangga. Kalau kita naik tangga, kecergasan badan kita bertambah baik. Adakah orang naik tangga lama-lama? Kalau yang sakit tu lain lah. Tapi yang muda-muda sihat macam kamu, macam cikgu, badan kita semakin cergas dan tidak mudah letih. Okey, seterusnya faedah menaiki tangga yang ketiga. Yang kedua kita dah tahu kan, yang ketiga pula. Yang ketiga yang mana? Cuba lihat ayat seterusnya, iaitu aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Okey, jadi apa faedahnya? Faedahnya ialah membakar lemak di dalam tubuh. Okey, ini ialah idea sampingan untuk faedah menaiki tangga. Okey, betul ke? Cikgu nak tanya balik. Betul ke kalau kita naik tangga ni kita dapat membakar lemak di dalam tubuh? Betul ke tidak? Semestinya betul ya. Sebab kita berpeluh. Jadi lemak kita pun terbakar di dalam badan kita. Bukan terbakar keluar api. Sebaliknya keluar peluh di badan kita. Okey? Jadinya ini sajalah cikgu dah senaraikan, dah gariskan, dah tunjuk mana idea utama, mana idea sampingan. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dan boleh buat. Okey, jadi untuk aktiviti pengukuhan kita beralih kepada latihan. Okey, latihan ni ada di dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, jilid 1 halaman 66. Jadinya macam yang kat dalam ni, paparan ni dia tunjuk. Nanti awak selesaikan latihan ini, idea utama dia dah beri dah. Awak cuma perlu cari idea sampingan sahaja. Okey, kita akan bincang jawapan bersama-sama di dalam sesi PDPR akan datang. Jadinya sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi di sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum. Bye.